Terima kasih saudara kerana masih lagi setia bersama dengan BIS Malaysia. Menyasarkan perolehan sebanyak 50 bilion ringgit pada tahun 2020 bukan satu usaha yang mudah. Apatah lagi dengan segala rintangan ekonomi yang berlaku. Namun itulah sasaran Suruhanjaya Koperasi Malaysia setelah berjaya mencapai perolehan sebanyak 30 bilion ringgit pada tahun lepas. Ke arah itu, pihak SKM telah melaksanakan pelbagai langkah termasuk pembabitan 40 koperasi cemerlang di seluruh negara dan kini dalam proses menyediakan satu pelan tindakan hala tuju bagi tahun 2020. Baiklah, pada petang ini untuk perbincangan lebih lanjut, kami bawakan ke studio antara individu penting dalam Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM dan sektor koperasi negara iaitu Puan Hajah Hawa Muhammad Saleh, Timbalan Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Assalamualaikum Puan Hajah dan selamat datang diucapkan ke BIS Malaysia. Waalaikumsalam dan terima kasihlah kerana menjemput SKM ke BIS Malaysia ini. Baiklah, sama warna ungu kita petang ni. Sehati sejiwa. Baiklah Hajah, koperasi telah diiktiraf sebagai sektor ketiga penyumbang kepada ekonomi negara. Apakah peranan dan sumbangannya? Mungkin Puan Hajah boleh kongsikan sedikit mengenai perkembangan sektor koperasi di negara ini. Terima kasih Encik Kemal. Sekarang kita membincang mengenai peranan dan sumbangan koperasi. Kita kena ambil tahu bahawa koperasi ini bermula daripada tahun 1922 lagi. Itu masa zaman pemerintah lagi. Baik. Jadi daripada tahun 1922, sekarang kita dalam tahun 2016. Jadi dalam tempoh yang agak panjang ini, hampir dekat 90 tahun yang lebih, 100 tahun yang lebih, koperasi telah mengalami satu evolusi. Evolusi daripada koperasi yang kecil-kecil di kampung-kampung, di kalangan petani-petani, yang mana tujuan mereka berkoperasi ialah untuk sosial ekonomi mereka. Melalui pengembangan modal, anggota yang tidak ada modal mengembangan modal mereka. Itu jadi satu sumber untuk mereka membeli seperti input pertanian, menjalankan aktiviti pertanian. Itulah asalnya koperasi. Secara konsep kita sama-sama bergotong royong, bergabung tenaga sebab kita tak cukup sumber keuangan. Daripada hasil itulah sosial ekonomi boleh dipertingkatkan di kalangan petani, masyarakat luar bandar. Satu evolusi yang agak panjang. Lepas tu, koperasi kemudian meningkat kepada golongan pendapatan rendah dan sederhana yang ada pendapatan. Bila kata bila ada pendapatan, bermakna mereka ada gaji. Tetapi gaji mereka di sini ialah tidak cukup untuk menampung kehidupan harian. Itu sebab pada satu ketika dulu kita dengar masyarakat kata kalau nak kahwin, pinjam koperasi. Nak beli rumah, pinjam koperasi. Anak-anak sekolah pun pinjam koperasi. Pada ketika itu, kalau Cik Akmal ingat, Cik Akmal muda lagi, mungkin tak ingat. Mungkin tak ada lagi masa itulah. Mungkin tak ingat. Mungkin kita mana kita tahu. Cuba tanya orang tua Cik Akmal. Cik Akmal besar, kalau di kalangan masyarakat, mungkin dengan duit koperasi. Sebab untuk menampung keperluan hidup pada ketika itu. Dan kita juga dengar, kalau kita nak bekerja kahwin pun, kita pinjam juga duit koperasi juga. Itu satu evolusi. Apabila kita tiba peringkat di zaman milenium ni, koperasi telah berubah. Berubah kepada satu organisasi untuk menyelesaikan masalah sosial ekonomi. Sekarang dia punya paradigm shift di mana koperasi sebagai satu wadah perniagaan economic based yang akhirnya akan dipulangkan kepada kebajikan sosial masyarakat. Begitu juga kalau kita tengok dari segi anggota koperasi, dari segi orang yang menganggota. Kalau dahulu kita ada petani, petani, nelayan, tapi sekarang kita ada koperasi-koperasi di kalangan profesional. Bankers tiba koperasi, lawyers pun tiba koperasi, doctors pun tiba koperasi. Jadi saya percaya dan saya tahu RTM pun ada koperasinya sendiri. Itulah salah satu daripada wadah di mana koperasi merupakan satu tempat di mana kalau dulu untuk menyelesaikan masalah sosial ekonomi, sekarang kita perhatikan koperasi sebagai satu business enterprise. Di mana business enterprise ada dia punya governance, ada dia punya vision, ada dia punya planning, dan ada dia punya, dan just menuju ke arah untuk menyelesaikan masalah sosial anggota yang menyertai koperasi. Itulah satu, saya rasa satu evolusi yang agak panjang. Tapi Alhamdulillah kita rasa sedikit sebanyak dari segi koperasi itu sendiri dan anggota sendiri dapat menyelesaikan masalah sosial mereka. Di samping pada waktu ini
kita dapati bahawa koperasi boleh menjadi tempat untuk kita mencari pekerjaan, boleh mewujudkan peluang-peluang pekerjaan. Dan koperasi juga sebagai satu tempat untuk kita mendapatkan microfinancing di kalangan anggota-anggota yang ada perusahaan untuk menjalankan perniagaan. Jadi kalau kita nak harapkan kerajaan semata-mata tanpa ada kita punya kesedaran sendiri untuk berusaha sendiri untuk itu, dan masyarakat kita lama akan masih bergantung kepada pihak kerajaan. So inilah dia mengapa sumbangan koperasi yang kami rasa agak besar. Dari segi keuangan mungkin kita tak nampak pada hari ini. Baik. Melainkan kalau tuan-tuan tahu, kita semua nampak bank rakyat. Semua nampak bank rakyat. Nyaman semua di situ. Di situ. Kebanyakannya di situ. Tapi dari segi bukan ekonominya, bukan keuangannya, kita nampak banyak faedah dan banyak sumbangannya. Saya ambil contoh satu koperasi sekolah. Baik. Kita tubuhkan koperasi sekolah di mana hasrat kita tubuhkan, galakkan koperasi sekolah yang murid-murid belajar macam mana nak buat accounting, macam nak buat commerce, macam nak menjual, membuat sesuatu produk yang mereka boleh jual di kalangan mereka. Dan selain daripada accounting, commerce dan sebagainya, kita juga mengajar mereka macam mana nak mempraktikkan demokrasi. Undian dalam mesyuarat agung, macam mana kita nak... Itu saya ada pengalaman. Macam mana kita nak pilih pemimpin, kan? Itulah kita kata di mana kita menerapkan daripada awal lagi. Inilah ada sumbangan koperasi yang kita nampak, dan kita nampak hasilnya sehingga hari ini. Sehingga kan pada hari ini kita dapati bahawa kita ada 12,700 buah koperasi. 12,700. Ya, 12,700 koperasi. Tapi kalau kita tengok dari segi anggotanya, kita ada 7 juta anggota. Dan kalau kita bandingkan dengan kita punya population, kita punya kependuduk 30 juta lah. So the figure is there lah. Sebenarnya tiap-tiap dalam 6 orang atau 7 orang tu ada boleh tubuh satu koperasi. Tapi masalahnya dalam koperasi ni, mungkin masalahnya masyarakat, kebanyakan masyarakat luar bandar, masyarakat masih boleh terima koperasi, dan kita cuba hendak berjinak-jinak supaya ada entiti bisnes lain yang boleh buat joint venture juga dengan koperasi. Inilah cabaran kami di sini. Macam mana kita nak supaya ada satu joint venture di antara koperasi dengan syarikat-syarikat yang besar. Inilah cabaran kita yang masih koperasi kena berusaha untuk ke arah itu. Jadi adakah sebenarnya penubuhan koperasi ni mudah ataupun bagaimana sebaliknya untuk penubuhan sebuah ataupun satu koperasi? Untuk penubuhan koperasi ni senang. Setakat yang dari segi pendaftar, dari segi penubuhan senang. Yang susahnya kita boleh bagi sijil. Yang susahnya bagaimana kita nak hidupkan koperasi itu setelah mendapat sijil pendaftarannya. Untuk meneruskan perniagaan tersebut, mengekalkan itu. Sebab dari segi mendaftarkan koperasi, masyarakat hanya bayar dalam RM25 sahaja. Tapi yang masalah yang RM25 itu pada kerajaan saja. Masalahnya ialah bagaimana koperasi-koperasi hendak meletakkan satu minimum share atau satu share yang minimum yang membolehkan ia menjalankan perniagaan. Saya bagi satu contoh. Kalau minimum share yang biasa yang kita dengar 10,000 ke atau 10,000 untuk jalan. Tapi adakah masyarakat yang 100 orang tu sanggup membayar minimum share 1,000? Atau biasanya minimum share ni kita tidak ada dalam dari segi undang-undang, kita tak letakkan berapa minimum share yang perlu dia ada oleh seorang anggota. Tapi banyak terpulang kepada undang-undang kecil koperasi. Jadi koperasi di luar sana ataupun koperasi-koperasi atau masyarakat yang tubuh koperasi, kita kena ada satu business plan untuk membolehkan minimum share itu jadikan modal permulaan untuk kita membuat sesuatu perniagaan tu. Saya ambil contohlah, kalau susah sangat kata satu group of ibu tunggal katakan. Baik. Nak menjual goreng pisang atau keropok atau krepek contohnya. Tapi mereka need sesuatu minimum requirement, mungkin 1,000 ke 2,000 ke. Tetapi sebagai ibu tunggal, tapi komitmen mereka tu kurang sikit. Mereka hendak mendengar result dia dahulu. Apa saya dapat kalau saya join koperasi? Sedangkan koperasi itu adalah satu entiti yang datang daripada diri
sendiri yang menggerakkan dia sendiri yang itu. menggerakkan satu golongan masyarakat yang menggerakkan sendiri koperasi risiko yang ada kesedaran bahawa perseorangan dia tak mampu, berdua pun dia tak mampu, melainkan unit form anak syarikat, dia punya minimum requirement, share capital, paid up capital semua agak tinggi kan. Baik. Tetapi kalau dia mampu mengeluarkan dan mampu mengorbankan dia punya keuangan untuk full resources untuk kegunaan sendiri, insya-Allah boleh berlaku. Dan salah satu daripada challenge dalam gerakan koperasi ini selain pada keuangan ialah mereka di sana, kebanyakan koperasi yang kita ada di sini ialah nak berebut-rebut jawatan. Itu selalu yang berlaku. Itu selalu yang berlaku. Masa mula koperasi nak berangkak, nak merangkak, nak maju, semua orang tak nak uruskan koperasi. Bila koperasi dah maju, dah ada dividen, masing-masing cuba untuk menjadi ahli lembaga. Itulah challenge kami di sini. Baik, jadi tadi Puan Hajah ada cakap berkenaan dengan undang-undang kecil yang diubah dan juga sebagainya. Jadi mungkin kita ingin tahu perkembangan pindaan Akta Koperasi 1993. Okay. Suruhanjaya Koperasi sekarang sedang dalam semakan lah Akta 1993. Ini akta ni dah lama dah, 1993. Sebelum ni kita ada satu akta di zaman kolonial dulu, di mana kita ada satu akta untuk Semenanjung, satu akta untuk Sabah dan satu akta untuk Sarawak. Dipecahkan. So bila kita ada Akta Koperasi 1993, satu akta kita sambung, kita cantumkan semua akta ni untuk diterima pakai di Malaysia. Tapi kami dapati bahawa cabaran sekarang bahawa akta ini tidak boleh mengengkang cabaran-cabaran yang kami hadapi sekarang. Sebagai satu contoh, koperasi ini selalu dijadikan wadah atau dijadikan tempat untuk orang mengambil kesempatan. Sebagai contoh saya bagi di sini, kita banyak skim cepat kaya. Betul. Kita banyak skim cepat kaya dan kita banyak masalah seperti isu-isu pengubahan wang haram. Ada masyarakat yang cerdik sikit, dalam bentuk yang cerdik sikit ni, mengambil kesempatan ni. Saya bagi contohlah, kita ni 2-3 orang ni kita tubuh koperasi, kan? Kita tak ada duit. Tiba-tiba kita datang, ada satu pembayar funder yang datang untuk kata saya bagi duit, bagi modal. So bagi modal untuk start off the business. Tapi duit yang datang daripada itu bukan daripada duit ahli sini, tapi duit yang kita tak tahu asal usul, whether it's legal atau illegal. So salah satu daripada hasrat kita mengadakan pindahan pada akta ini ialah untuk mengatasi masalah-masalah ini. Akhirnya apa yang kami dapati ialah, apa yang kami kendak ialah supaya akta koperasi ini akan mewujudkan satu koperasi yang tulen dan tulen dan juga yang berkualiti. Bila kami kata tulen kat sini, koperasi ada prinsip-prinsip yang perlu diikut. Dan prinsip-prinsip koperasi ini adalah prinsip yang sejagat, yang dipakai di peringkat antarabangsa. Baik. Oleh seluruh dunia. Itu dah prinsip. Bukan ada di Malaysia. Jadi kalau kita tak ikut prinsip ni, kita tak ikut prinsip ni, kita bukan sebuah koperasi. Dan di samping itu juga, dengan penambahan bilangan koperasi, dengan penambahan anggota yang menyertai koperasi, Suruhanjaya sendiri tidak mampu untuk memberi untuk mengawal selia koperasi. Jadi kita hasrat daripada akta ni juga ialah kita mengalakkan apa yang kita panggil sebagai kendiri, self compliance atau self regulation. Bermakna bahawa dalam mesyuarat agung boleh mempertikaikan tindakan-tindakan anggota, governance dia, keuangan, dan bukan setakat ini mengadu kepada SKM untuk menyelesaikan masalah koperasi mereka. So inilah broad policy yang kami dapati bahawa kami berhasrat untuk mewujudkan satu akta ini, berhasrat untuk mewujudkan satu koperasi yang tulen dan berkualiti, yang boleh mematuhi compliance sendiri. Dan sebagai regulator, kita tak lupa juga tanggungjawab kita di sini, di mana kita akan juga mewujudkan sistem penyampaian di mana kita ada satu pengawasan dan pengawasan yang berkesan kepada koperasi. To that effect, kami juga berpendapat bahawa kalau kita dah bagi self-regulation dan kita dah serahkan mandat untuk dia menilai diri sendiri, jadi dan di sebelahnya kita juga kena put in place compound atau dakwaan yang penalty yang kita rasa yang lebih tinggi lagi sebab kita tak ikut.
kita supaya seimbang. Tapi di samping itu juga, oleh kerana kita nak memudahkan juga, kita juga merancang bahawa sekarang ni kalau kita nak tubuh koperasi, kita nak 50 orang di keahlian, keanggotaan untuk menubuhkan koperasi. Tetapi pada masa ini kita dapati bahawa untuk dapat 50 orang yang ada keperluan bersama tu agak sukar. Agak sukar untuk dapat. Kata orang, baju sama ungu lah, rambut sama hitam, tapi hati lain-lain. Pemikiran pun berbeza juga. Pemikiran berbeza. Jadi ke arah ini kita bercadang untuk mengadakan satu minimum keanggotaan yang lebih rendah dari 50, di mana kita mengenali sesuatu sendiri sebelum kita boleh tubuh satu koperasi. Inilah dia kita punya hasrat dalam kita pindaan akta koperasi yang kami sedang usahakan sekarang. Baik, jadi mungkin soalan yang seterusnya ni tentang sasaran untuk mencapai perolehan 50 bilion ringgit menjelang tahun 2020. Mungkin satu jumlah yang besar. Jadi Puan positif bahawa sektor koperasi mampu mencapainya? Okey. Setakat ini, setakat 2015, kita ada 33.6% sebagai turnover kita, which is KPI Suruhanjaya, bagi menggalakkan koperasi-koperasi mendapatkan turnover yang tinggi. Dan bila kita tengok tempoh masa ni, kami agak kritikal juga. Baik. Kami diberi mandat sehingga 2020 dasar koperasi untuk mencapai 50. So dalam keadaan ekonomi sekarang, kita kata yang tak stable, ada kesannya pada turnover koperasi. So ke arah itu, apa yang kami buat di sini ialah kita menggunakan prinsip, kalau dalam management kita pakai the 80-20 principle. Maknanya kita mengenalkasi 20 koperasi yang besar, yang kami rasa yang boleh melonjakkan turnover tu. So ke arah ini kita berarti bahawa daripada dia bergerak secara bersendirian, kita nak koperasi supaya bergabung ikut sektor-sektor ekonominya. So dengan bergabung dari segi keuangan ke peruncitan ke, turnover mereka insya-Allah boleh dilonjak. Ini yang kita harap koperasi akan come forward koperasi yang besar. Kita dah ada beberapa lab dan beberapa perbincangan. Kita dah letak KPI pada koperasi-koperasi besar ini untuk insya-Allah menyampai sasaran kita 50 bilion. Insya-Allah, itulah dia positifnya daripada Puan Hajah. Baik, terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Puan Hajah Hawa Muhammad Saleh dengan perkongsian itu tadi.